Kedingau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16. Diizinkan saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan slide saya pada petang ini bagi memudahkan tuan-tuan dan puan-puan memahami apakah sebenarnya yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan program GIFT itu, iaitu Giving Information for Team Player, di mana kita mengharapkan bahawa taklimat pada petang ini dapat memberikan input kepada semua pentadbir, semua pentadbir berkaitan dengan bagaimana kita mengurus tadbir program pendidikan inklusif PPI, model holistik di sekolah-sekolah tanpa PPKI. Jadi fokus kita pada petang ini sebenarnya kita lebih berfokus kepada pengetua, guru besar dan penolong kanan HEM, tetapi saya dimaklumkan kehadiran pada petang ini hanya pengetua dan guru besar. Jadi apapun, tuan-tuan dan puan-puan sangat dialu-alukan kerana tuan-tuan dan puan-puan merupakan pemimpin di sekolah yang akan menentukan hala tuju pengurusan program pendidikan khas inklusif di sekolah-sekolah tanpa PPKI. Jadi pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan saya akan berfokus kepada 3 perkara yang utama, iaitu berkaitan dengan apa itu program pendidikan inklusif model holistik dan proses kerja yang perlu tuan-tuan dan puan-puan maklumi dalam mengurus takbir kemasukan murid berkeperluan khas ini di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, dan apakah bentuk dokumentasi yang perlu disediakan sebagai eviden dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif model holistik di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Dan di akhir sekali nanti insya-Allah saya akan beri ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan mengajukan persoalan ataupun kita akan berbincang berkaitan dengan isu-isu yang timbul di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah kita akan cuba selesaikan secara bersama. Kalaupun mungkin jawapan itu tidak daripada saya, tetapi kita boleh berkongsi sesama kita di sini, mungkin ada isu yang pernah dialami oleh sekolah lain dan ada jalan penyelesaiannya, maknanya kita boleh selesaikan bersama-sama dalam ruangan maya ini. Okey. Kita masuk kepada slot yang pertama, iaitu berkaitan dengan pengenalan kepada program pendidikan inklusif model holistik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2017 ini kita telah memperkenalkan program pendidikan inklusif model holistik. Dulu memang inklusif ini sudah berjalan di Sabah daripada tahun 1999 lagi, iaitu khusus untuk murid bermasalah penglihatan, ketidakupayaan penglihatan. Tetapi ia banyak berfokus kepada bidang akademik semata-mata. Tetapi dengan pengenalan pendidikan program pendidikan inklusif model holistik ini, pendekatan pelaksanaan inklusif itu lebih menyeluruh, bukan hanya berfokus kepada akademik tetapi juga bidang-bidang bukan akademik yang lain yang akan saya jelaskan dalam slide yang seterusnya nanti. Okey, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenali pendidikan khas itu melalui dasar-dasar kerajaan. Pembentukan dasar pendidikan inklusif ini merujuk kepada beberapa persidangan antarabangsa yang akhirnya membentuk deklarasi pendidikan inklusif ini. Ini antara rentetan persidangan yang akhirnya membawa kepada pembentukan akta, akta dan peraturan daripada tahun 1994 lagi sehinggalah pada tahun 2013 di mana terbentuknya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menekankan kepada pendidikan, peluang-peluang pendidikan kepada murid berkeperluan khas ini dengan lebih holistik, dengan lebih terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan dasar pendidikan khas, pendidikan inklusif ini, dan apakah pula penyataan yang wujud daripada dasar pendidikan inklusif ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, penyataan dasar pendidikan inklusif ini membawa kepada 4 perkara utama. Yang pertama sekali, deklarasi antarabangsa ini menyatakan bahawa program pendidikan inklusif ini merupakan satu pendekatan pendidikan yang terbaik bagi murid berkeperluan khas. Jadi kita lihat nanti bagaimana pendekatan ini menjadi yang terbaik bagi mereka Dan ia merupakan satu konsep yang mendukung prinsip pendidikan untuk semua, di mana ia menyokong bahawa kanak-kanak berkeperluan khas ini mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dalam pendidikan inklusif. Kalau dulu kita ada pilihan sama ada untuk menerima atau menolak murid ini di sekolah kita kan, tetapi dengan pengenalan program inklusif model holistik ini, semua murid berhak untuk diterima di sekolah dalam apa jua keadaan sekalipun, tetapi mengikut prosedur yang kita tetapkan seperti yang akan saya jelaskan sebentar nanti
Okay, dan berdasarkan PPPM 2013-2025 juga menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan sendiri menekankan tentang kepentingan pelaksanaan dasar pendidikan inklusif ini. Malah KPM begitu komited dalam memperkasakan pelaksanaan PPI secara terancang dan berfokus. Dan kita mengalami penambahbaikan setiap tahun dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Di mana program pendidikan inklusif ini merupakan satu kaedah terbaik bagi menentang sikap diskriminasi masyarakat terhadap golongan kurang upaya ini ataupun murid berkeperluan khas ini, ya, MBK ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat tentang dasar penolakan SIPAR. Bila kita menyebut tentang dasar penolakan SIPAR, selalunya kita akan melihat kepada satu dasar yang membebankan sekolah-sekolah tanpa PPKI. Okay, sebenarnya ini bukan satu dasar baru yang diwujudkan untuk menggesa tuan-tuan dan puan-puan menerima MBK tersebut. Tetapi dasar ini diwujudkan pada tahun 2019 adalah untuk menguatkuasakan kepada pematuhan akta. Okay, pematuhan Akta Pendidikan 1996, Akta 550 Section 29A yang menyatakan bahawa semua tidak terkecuali MBK berhak untuk mendapatkan pendidikan di peringkat sekolah rendah. Okey. Dan berkaitan dengan zero reject policy ini juga sebenarnya telah diwar-warkan pada tahun 2019 melalui surat arahan KPM, seperti yang tertera, dan benda ini telah dipanjangkan, perkara ini telah dipanjangkan kepada semua PPD dan sepatutnya telah pun dimaklumi oleh semua sekolah pada masa tersebut, ya. Okey, dan melalui dasar penolakan SIPAR ini, MBK berhak untuk menerima pendidikan yang selari dengan ketidakupayaan mereka sama ada duduk di sekolah pendidikan khas ataupun duduk di program pendidikan khas integrasi ataupun di program pendidikan inklusif iaitu di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Dan isu yang timbul hangat pada masa pengenalan dasar penolakan SIPAR ini ialah di mana timbul isu ataupun persoalan yang menyatakan bahawa adakah murid MBK, murid berkeperluan khas yang tidak boleh mengurus diri atau mempunyai masa tingkah laku boleh diterima di dalam program pendidikan inklusif. Okey, banyak isu yang timbul pada masa tersebut, kan? Mungkin disebabkan kefahaman kita tentang pelaksanaan dasar ini. Okey, jawapan yang diberikan oleh kementerian adalah murid berkeperluan khas itu boleh bersekolah di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, ya, boleh mengikuti pembelajaran di sekolah tuan-tuan dan puan-puan dengan syarat, dengan syarat ibu bapa, penjaga atau komuniti perlu terlibat dalam pengurusan diri MBK semasa sesi pembelajaran sebagai sukarelawan seperti yang digariskan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 2018 bertarikh 6 Mac 2018, iaitu berkaitan dengan garis panduan penglibatan ibu bapa atau penjaga dan komuniti sebagai sukarelawan di dalam kelas atau singkatannya SDK. Okay, surat berkaitan SPI ini ada saya lampirkan bersama dengan link bahan yang telah saya kongsikan dengan Urus Setia untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan nanti, ya. Okey, apa itu SDK saya akan jelaskan nanti. Okey, sebelum kita pergi lanjut, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan mengenali apa itu pendidikan khas dan siapakah sebenarnya murid pendidikan khas yang boleh diterima di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan bertanya, apa jenis kategori murid? Jadi kita perlu memahami dulu apakah definisi istilah yang digunakan dalam pendidikan khas. Yang pertama sekali, siapakah murid yang boleh masuk ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama sekali kita merujuk kepada definisi istilah murid berkeperluan pendidikan khas itu siapa? Berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan dalam kurungan pendidikan khas 2013 menyatakan bahawa murid berkeperluan pendidikan khas itu adalah murid yang diperakui oleh pengamal perubatan atau ahli optik atau ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun hospital swasta yang mempunyai mungkin sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan hanya mengetahui satu jenis sahaja ketidakupayaan murid iaitu masalah fizikal
atau ketidakupayaan fizikal ataupun masalah pembelajaran. Sebenarnya murid yang tergolong dalam murid berkeperluan pendidikan khas ini ada 6 kategori, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, ketidakupayaan penglihatan. Okay. Yang kedua, ketidakupayaan pendengaran. Yang ketiga, ketidakupayaan pertuturan. Yang keempat, ketidakupayaan fizikal. Yang kelima, masalah pembelajaran. Ini yang banyaklah kan, yang ramai. Atau mana-mana kombinasi di atas. Maknanya ini adalah antara kategori murid yang boleh diterima di sekolah tuan-tuan dan puan-puan dengan syarat. Okey, ada syarat lagi. Tak boleh main terima-terima saja begitu. Dengan syarat murid ini telah diperakui oleh pakar perubatan, bukan andaian-andaian, ya, bukan andaian-andaian. Contohnya macam cikgu tu kata, okey, di dalam kelas saya macam ada ciri-ciri OKU murid ini. Bukan begitu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh membuat andaian. Cuma yang boleh kita lakukan jika terjumpa, okey, jika ada pemerhatian tuan-tuan dan puan-puan, ada di dalam kalangan murid ini yang ada menunjukkan ciri-ciri, maka cepat-cepatlah untuk melaporkan kepada ibu bapa dan berbincanglah secara baik dengan ibu bapa supaya dapat dibuat pengesanan awal berkaitan dengan anak-anak ini, ya. Okey, yang kedua kita beralih kepada apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendidikan khas. Okey, pendidikan khas ini merupakan satu pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas di suatu sekolah khas atau program pendidikan khas integrasi atau program pendidikan inklusif iaitu PPI seperti di sekolah tuan-tuan dan puan-puan dan boleh berlaku dalam semua peringkat persekolahan sama ada prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah maupun pendidikan lepas menengah. Jadi tidak ada had, tidak ada had mengatakan yang mereka ini hanya boleh bersekolah di sekolah rendah sahaja. Jadi murid-murid pendidikan khas ini berhak untuk mendapatkan pendidikan sama seperti murid tipikal yang lain. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, bezanya murid kita ini, murid berkeperluan khas ini ialah dari segi tempo pendidikan yang boleh mereka lalui. Sekiranya murid tipikal ataupun murid normal lah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan bersekolah, okey, umur persekolahan itu antara kalau di sekolah rendah 7 hingga 12 tahun. Okey, 7 hingga 12 tahun, manakala di sekolah menengah 13 hingga 17 tahun. Yang biasalah kalau tidak masuk tingkatan 6 kan. Okey, bagi murid berkeperluan pendidikan khas ini, mereka layak untuk mendapatkan tempo tambahan pendidikan selama 2 tahun. Okey, sepanjang tempo pendidikan itu mereka boleh menambah 2 tahun lagi. Sama ada 2 tahun ini diambil sepenuhnya semasa di sekolah rendah atau diambil 2 tahun ini semasa di sekolah menengah ataupun 2 tahun ini 1 tahun diambil di sekolah rendah dan 1 tahun lagi diambil di sekolah menengah. Okey. Penambahan tempo pendidikan ini bukan diambil sewenang-wenangnya. Dia perlu merujuk kepada keperluan murid. Contohnya, ya tuan-tuan dan puan-puan, seandainya murid ini berdaftar pada umur 8 tahun baru masuk mendaftar di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya mereka ni sudah tertinggal setahun, ya, setahun tempo pengajian kan. Jadi sekiranya murid ini tidak dapat mengikuti, lambat untuk mengikuti, maka bolehlah ditambah setahun lagi tempo pendidikannya di sekolah rendah. Okey, tempo pendidikannya di sekolah rendah sebelum murid ini melangkah ke sekolah menengah. Okey, begitu juga di sekolah menengah. Jika rasa murid ini belum menguasai dan boleh lagi diberi tempo panjangan 1 tahun, maka berilah. Itu hak murid untuk menambah pendidikannya, tempo pendidikannya, tetapi dengan persetujuan ibu bapa. Okey, dengan persetujuan ibu bapa. Okey. Dan semua ini diputuskan dalam satu jawatan kuasa yang diwujudkan di sekolah tuan-tuan dan puan-puan yang akan saya jelaskan di bahagian prosedur kerja nanti, ya. Okey, itu dari segi istilah, definisi istilah yang kita sering gunakan bila kita mengurus tadbir murid-murid berkeperluan khas ini. Jadi kita pergi kepada apakah sebenarnya yang didefinisikan sebagai program pendidikan inklusif itu. Di sekolah tuan-tuan dan puan-puan wujud pendidikan inklusif. Tetapi maksud pendidikan inklusif yang sebenarnya mungkin kurang difahami.
Jadi hari ini kita lihat sama-sama ya. Hari ini saya bukan ingin mengajar ya. Kita sama-sama untuk mengingat kembali. Ini ilmu-ilmu yang mungkin kita terlepas pandang. Okey. Program pendidikan inklusif ini merupakan suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau di sekolah bantuan kerajaan. Maknanya dia boleh berlaku dalam apa juga jenis persekolahan. Dan secara konsepnya PPI ini ataupun inklusif ini dilaksanakan bila mana murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid tipikal melaksanakan atau mengikuti bidang akademik dan bukan akademik secara bersama-sama, sama ada dengan sokongan atau tanpa sokongan, okey, di dalam atau di luar bilik darjah. Itu yang kita nyatakan sebagai konsep inklusif itu ya. Maknanya mereka mesti bersama, tidak boleh berasing. Kalau berasing itu menjadi integrasi. Okey. Kemudian di dalam sistem pendidikan khas ini, seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada 3 bidang utama. Okey, kita ada 3 peluang pendidikan yang boleh kita buka kepada murid-murid ini. Sama ada murid ini kita hantar ke sekolah pendidikan khas. Okey, sekolah pendidikan khas di Sabah ini cuma ada 2 ya, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu di SKPK Kota Kinabalu, Tuaran. Okay, SKPK Kota Kinabalu tapi letaknya di Tuaran, khusus untuk murid pendengaran. Manakala satu lagi sekolah pendidikan khas Tuaran, terletak di Putatan Penampang. Okay, itu khusus untuk murid penglihatan. Okay, namun demikian sekolah SPK ini yang terletak di Putatan itu telah pun menerima murid daripada kategori lain, iaitu murid bermasalah pembelajaran untuk bersama-sama belajar di dalam bangunan sekolah berkenaan, tetapi tidak campur kelas lah. Kelas yang penglihatan lain kelas, yang pembelajaran lain kelas, tetapi menggunakan kemudahan yang sama. Okey. Jenis sekolah yang kedua adalah program pendidikan khas integrasi. Okey, program pendidikan khas integrasi ini merupakan kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa. Sama seperti sekolah tuan-tuan dan puan-puan, cuma bezanya mereka ada program khusus untuk murid berkeperluan khas ini. Jadi boleh berasing kelas daripada murid arus perdana. Tetapi di dalam sekolah-sekolah PPKI yang ada PPKI ini juga inklusif boleh berlangsung. Okey, inklusif boleh berlangsung. Tapi pendekatannya dengan cara yang berbeza dengan sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekolah tuan-tuan dan puan-puan ini termasuk dalam kategori yang ketiga, iaitu program pendidikan inklusif, di mana murid berkeperluan khas ini ditempatkan biasa di sekolah harian biasa ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa, dengar suara saya saja, tidak payah on tuan-tuan dan puan punya mikrofon ya. Okey. Program pendidikan inklusif ini, okey, yang ketiga ini di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya tidak ada program lain ya, tidak ada program lain. Maknanya bila murid ini berdaftar di sekolah tuan-tuan puan, maknanya dia akan belajar bersama murid tipikal di arus perdana. Bagaimana caranya tuan-tuan dan puan kendalikan? Kita lihat kepada slide yang berikutnya nanti ya. Okey. Apa itu inklusif penuh? Okey, di sini saya ingin menekankan sekali lagi ya, di sekolah-sekolah pendidikan, sekolah-sekolah tuan-tuan dan puan-puan yang tidak ada program pendidikan khas integrasi. Tagging untuk murid MBK, murid berkeperluan khas di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, hanya ada satu jenis kategori sahaja, iaitu inklusif penuh. Okey, inklusif penuh. Jika sebelum ini ada di antara sekolah tuan-tuan dan puan-puan yang tagging dalam APDM-nya diletak inklusif separa, mohon bantuan untuk membetulkan. Okey, untuk membetulkan. Kerana bagi murid-murid inklusif penuh di sekolah tanpa PPKI, tagging murid dalam APDM hanya ada satu saja status, iaitu inklusif penuh. Walaupun dia ada bagi 3 pilihan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh memilih satu sahaja, iaitu inklusif penuh. Di mana murid ini bila diistilahkan sebagai inklusif penuh, murid yang berada di sekolah tuan-tuan dan puan-puan perlu mengikuti sesi pembelajaran untuk semua mata pelajaran berasaskan kurikulum kebangsaan dan juga terlibat sama dalam aktiviti kurikulum sebagaimana murid arus perdana yang lain. Dan untuk penekanan sekali lagi, murid berkeperluan khas ini yang berdaftar dalam APDM kelas arus perdana.
Okey, maknanya yang menguruskan pendaftarannya adalah guru kelas. Sama seperti guru kelas itu mengurus murid arus perdana yang lain, murid tipikal yang lain. Cikgu, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, di dalam sekolah tuan-tuan dan puan-puan, program inklusif penuh ini boleh terbagi kepada dua. Okey, murid-murid boleh dilibatkan dalam dua kategori, iaitu akademik dan bukan akademik. Dan ada dengan sokongan dan ada yang tanpa sokongan. Apa yang dimaksudkan dengan sokongan ini? Mungkin di sini berlaku kekeliruan. Apa yang dimaksudkan dengan sokongan? Ataupun mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan memaklumi sokongan ini mungkin adalah bantuan guru. Okey, bantuan guru yang didatangkan khusus untuk membantu proses pembelajaran MBK ini di dalam bilik darjah. Okey, sebenarnya ia meluas ya tuan-tuan dan puan-puan di dalam program PPI model holistik ini. Maksud dengan sokongan dan tanpa sokongan itu luas. Kita tidak terikat kepada bantuan sumber manusia sahaja. Okay? Kita ada 4 jenis aspek sokongan. Kita ada 4 jenis aspek sokongan yang boleh membantu murid berkeperluan khas ini melancarkan proses PDP-nya di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bergantung kepada apa jenis kategori murid yang tuan-puan terima di sekolah masing-masing. Okey, jenis sokongan yang pertama adalah sumber manusia. Okey, di sekolah-sekolah tanpa PPKI, walaupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini ada mendengar tentang guru pendamping, guru resource, pembantu pengurusan murid, ya. Okey, itu semua tidak wujud di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Itu hanya wujud di sekolah-sekolah yang ada program pendidikan khas integrasi. Di sekolah tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh wujud 2 jenis kategori, 2 jenis aspek sumber manusia, iaitu rakan inklusif dalam kalangan pelajar ataupun sukarelawan dalam kelas, iaitu dalam kalangan ibu bapa yang dilantik oleh guru besar melalui jawatan kuasa pendidikan khas sekolah. Okey, yang dibenarkan berada dalam kawasan sekolah bagi membantu mengurus mengurus tingkah laku anak di dalam kelas. Okey, itu yang pertama. Aspek yang kedua adalah aspek fizikal kelas. Okey, ini timbul banyak isu bila tuan-tuan dan puan-puan menerima murid MBK, terutamanya murid yang ada masalah ketidakupayaan fizikal. Okey, kita fahami agak sukar untuk memindah-mindah kelas, memindah-mindah kelas daripada atas ke bawah. Tetapi mengikutlah budi bicara tuan-tuan dan puan-puan, membantu anak-anak golongan istimewa ini bagi membolehkan mereka menerima pendidikan yang sama juga seperti murid arus perdana yang lain dengan mungkin memerlukan pengubahsuaian kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pentadbirlah untuk membantu contohnya daripada aspek fizikal kelas. Kalau murid yang bermasalah ketidakupayaan fizikal ini berkerusi roda, adalah mustahil untuk naik ke bangunan atas kan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi peranan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pentadbirlah yang menentukan kesesuaian kelas bagi murid-murid yang terlibat ini. Okey, begitu juga dengan aspek yang ketiga, iaitu aspek fizikal sekolah. Di mana aspek fizikal ini merangkumi kemudahan-kemudahan mesra OKU. Okey, kebanyakan sekolah-sekolah lama memang tidak ada kemudahan ini, kecuali mungkin yang baru dibina bangunan-bangunan sekolah baru yang dibina baru sekarang ini memang ada kemudahan-kemudahan ini. Jadi kemudahan-kemudahan ini tuan-tuan dan puan-puan juga tidak semestinya diperlukan oleh murid. Bergantung keperluan-keperluan ini bergantung kepada apa jenis ketidakupayaan murid di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan merungut bila kemudahan-kemudahan seperti ini tidak ada, sebab kemudahan-kemudahan ini perlu disesuaikan juga dengan keperluan murid tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan yang keempat berkaitan dengan peralatan khusus sebagai alat sokongan. Okay, kebanyakan peralatan khusus ini diperlukan bagi murid-murid yang ada ketidakupayaan penglihatan dan juga ada ketidakupayaan pendengaran. Okey, jika di sekolah tuan-tuan dan puan-puan ada 2 kategori murid ini, maka kenal pastilah apakah jenis sokongan peralatan khusus yang diperlukan oleh murid tersebut. Okey, ada pertanyaan daripada kumpulan lain sebelum ini. Dari manakah peruntukan yang kita boleh perolehi untuk membeli peralatan khusus ini? Okey, sebenarnya memang pihak kementerian tidak ada membekalkan peralatan khusus seperti ini ke sekolah-sekolah yang tidak ada PPKI. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga memohon melalui PPD, sama ada memohon ke Jabatan Pendidikan Negeri ataupun
berbincang dengan ibu bapa dengan menggunakan allowance murid itu, mereka juga boleh membeli peralatan ini. Okey, membeli peralatan-peralatan yang mereka perlukan. Sebab itulah gunanya juga allowance murid khas itu ya. Okey. Dan ada juga beberapa peralatan yang boleh dipohon melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, contohnya mesin braille itu, mesin braille kalau ada murid yang tidak keupayaan penglihatan, sebenarnya mesin braille boleh dipohon daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka ada peruntukan khusus untuk pembelian peralatan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada slot yang kedua, iaitu berkaitan dengan proses kerja yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lalui sekiranya menerima murid berkeperluan khas ini di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mohon kita sama-sama memberi perhatian. Okey. Kita lihat kepada perkara asas yang utama yang mesti wujud di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya terdapat murid MBK yang berdaftar di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama yang mesti ada ialah tuan-puan perlu mewujudkan jawatan kuasa pendidikan khas sekolah yang anggotanya terdiri daripada pengetua atau guru besar, mengikutlah sekolah rendah atau sekolah menengah, JPK pentadbiran sebagai timbalan, JPK HEM sebagai setiausaha dan dianggotai oleh ahli jawatan kuasa kecil yang terdiri daripada JPK Kokem, JPK petang kalau ada, guru bimbingan dan kaunseling, guru disiplin, wakil guru arus perdana, wakil PIBG. Dan di sekolah rendah ada tambahan, sekiranya guru cikgu ada guru pemulihan khas, maka bolehlah dilibatkan dalam jawatan kuasa pendidikan khas sekolah ini. Okey. Perincian bidang tugas setiap ahli jawatan kuasa ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada saya sediakan di dalam slide. Okey, ada saya sediakan di dalam slide yang saya kongsikan. Slide lain lagi yang saya ada kongsikan di dalam link bahan. Okey, link bahan yang saya kongsikan dengan urus setia. Okey, agak mengganggu ya bunyi alam kereta orang ni. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu JPKS? Okey, peranan dan tanggungjawab JPKS ini adalah seperti berikut ya. Dan tadi saya sudah maklumkan bahawa jawatan kuasa pendidikan khas ini wajib ya ditubuhkan di mana jua sekolah, yang penting ada saja MBK berdaftar mesti wujud. Sama ada di sekolah ada PPKI ataupun di sekolah tiada PPKI, JPKS ini wajib diwujudkan. Dia punya fungsi memang hanya untuk mengurus program pendidikan khas, pendidikan inklusif. Dan seperti juga ahli jawatan kuasa yang lain, JPKS ini perlu bermesyuarat 2 kali setahun atau pada bila-bila masa mengikut keperluan. Sekiranya ada isu-isu berbangkit, isu-isu yang secara khusus perlu diselesaikan serta-merta. Jadi tidak perlulah menunggu sehingga tarikh mesyuarat yang telah dijadualkan. Tuan-tuan dan puan boleh memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat pada bila-bila masa supaya keperluan-keperluan penting berkaitan MBK itu dapat diputuskan dengan segera. Okey. Ada 5 fungsi utama JPKS ini, antaranya ialah mengurus dan menyediakan sokongan kepada MBK. Ada 4 aspek sokongan tadi kan tuan-tuan dan puan-puan. Semua jenis sokongan itu bukan kita cadangkan secara bersendirian. Ia perlu diputuskan oleh jawatan kuasa pendidikan khas sekolah. Okay. Yang kedua, merancang dan menyelaras pelaksanaan PPI. Okay. Apa yang dirancang dan diselaras, kita akan tengok kepada carta alir nanti ya. Dan yang ketiga, mencadangkan kelas yang sesuai mengikut tahap keupayaan murid. Okay, kalau murid arus perdana, kita membuat penempatan murid berdasarkan pencapaian kan. Tetapi murid MBK ini selain daripada pencapaian akademik mereka, kita juga membuat penempatan mereka berdasarkan kepada ciri-ciri ketidakupayaan yang mereka miliki. Okey, jadi penempatan kelas dan sokongan yang disediakan bersesuaian dengan keperluan murid tersebut. Dan yang keempat, bertindak sebagai panel rayuan. Jika ada isu-isu berbangkit berkaitan dengan rayuan ibu bapa untuk penempatan murid di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, panel rayuan ini bertindak sebagai pemutus, pemutus kepada permohonan tersebut ya, bukan bertindak secara bersendirian. Keputusan perlu diputuskan dalam JPKS tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kelima, melaksanakan sesi taklimat kepada ibu bapa dan guru yang terlibat. Maknanya di dalam plan strategik JPKS ini tuan-tuan dan puan-puan perlu merancang, perlu merancang sekiranya ada program pendidikan inklusif ini di sekolah tuan-tuan dan puan-puan,
perlu ada sesi taklimat kepada ibu bapa dan guru yang terlibat dalam program tersebut. Supaya tidaklah berlaku kejutan-kejutan. Dan taklimat ini, tuan-tuan dan puan-puan, selain boleh disampaikan oleh pengetua atau guru besar, pengetua dan guru besar juga boleh melibatkan PPD untuk memberikan maklumat kepada ibu bapa dan guru yang terlibat berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan inklusif ini. Okey. Kita beralih kepada carta alir. Okey, ini adalah perkara yang paling penting tuan-tuan dan puan fahami bagi memudahkan proses pengurusan dan penerimaan murid MBK di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Bagi carta alir ini kita ada dua sebenarnya carta alir. Tetapi bagi sekolah tuan-tuan dan puan-puan kita berpegang kepada carta alir B. Jangan keliru bila kita merujuk buku panduan pelaksanaan PPI, di sana ada banyak carta alir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena betul-betul teliti yang mana satu carta alir yang melibatkan sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagi carta alir A itu, carta alir A itu ada 8 langkah, itu melibatkan sekolah-sekolah ada PPKI. Okey, itu tidak melibatkan sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Sekolah tuan-tuan dan puan-puan akan memegang kepada carta alir B. Okey, carta alir B itu ada 7 langkah. Okey, 7 langkah ini saya akan terangkan satu-satu supaya mudah untuk tuan-tuan dan puan fahami. Yang pertama sekali, bila tuan-tuan dan puan-puan menerima murid, menerima murid untuk pendaftaran. Saya ingin mencadangkan supaya pihak sekolah, kita kan ada pemeriksaan dokumen murid kan? Sila pastikanlah bahawa murid yang mendaftar itu, kalau dia merupakan murid MBK, pastikan dokumen-dokumen kesihatannya lengkap. Dokumen-dokumen kesihatannya lengkap bagi memudahkan pihak Jawatankuasa Pendidikan Khas menentukan kesesuaian kelas berdasarkan kategori murid tersebut, kategori ketidakupayaan murid tersebut. Penempatan MBK ini diputuskan dalam Jawatankuasa Pendidikan Khas sekolah. Sama ada ditentukan murid itu masuk dengan memerlukan sokongan ataupun tanpa memerlukan sokongan. Dia berbeza cikgu dengan kita mengurus murid perdana. Kalau murid perdana ni mendaftar, kita mungkin bagi ujian tapisan, kelayakan masuk kelas kan. Tetapi kalau murid pendidikan khas ini, senarai murid MBK ini perlu dibawa di dalam mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Khas sekolah dan penempatannya diputuskan di dalam mesyuarat. Yang kedua, selepas tuan-tuan dan puan-puan memutuskan, murid ini boleh masuk dalam program inklusif di sekolah tuan-tuan dan puan-puan dan menetapkan sama ada murid itu perlu sokongan atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melantik guru yang bertanggungjawab untuk mengurus murid ini dan guru ini boleh melengkapkan senarai semak kesediaan inklusif SSKI. Bila guru ini boleh melengkapkan borang ini? Kalau ikut carta alir ini, guru kelas boleh mentadbir borang senarai semak kesediaan inklusif SSKI ini kepada murid MBK yang berada di sekolah tuan-tuan dan puan-puan selepas guru itu. Selepas guru itu mengenali dengan baik murid berkeperluan khas tersebut sekurang-kurangnya minimum 3 bulan. Minimum 3 bulan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, minimum 3 bulan ini sekiranya murid berkeperluan khas itu tidak menunjukkan ciri-ciri yang boleh mencederakan. Ataupun yang boleh menimbulkan isu-isu keselamatan. Kalau hari pertama lagi tuan-tuan dan puan-puan menerima murid tu memang sudah menggigit, memukul dan sebagainya, tidak perlulah tunggu sampai 3 bulan baru membuat penilaian. Pada hari murid itu mendaftar sahaja, bawa terus dalam mesyuarat dan berilah keputusan sama ada murid itu perlu ditempatkan atau dicadangkan pindah ke PPKI ataupun diputuskan memerlukan SDK tadi, sukarelawan dalam kelas tadi. Ini akan saya jelaskan selepas inilah. Ini kalau ikut carta alir yang biasa, kalau murid yang tuan-tuan dan puan-puan terima itu tidak ada gejala-gejala yang membahayakan tadilah, mungkin hanya slow learner atau ketidakupayaan fizikal ataupun mungkin rabun yang sedikit kan, rabun yang masih boleh menulis ataupun mungkin mengalami masalah pendengaran yang mild, yang ringan, yang ringan yang masih boleh berinteraksi dengan guru dengan menggunakan bantuan pendengaran.
Ini antara murid-murid yang boleh, okey, yang boleh berada di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Antara borang-borang ini adalah antara borang-borang yang boleh diisi semasa senarai semak kesediaan ini. Borang-borang ini ada disediakan di dalam lampiran bahan yang saya sediakanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu langkah kedua. Langkah kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk langkah ketiga. Selepas kita mentadbir borang senarai semak kesediaan inklusif tadi atau singkatnya SSKI, kita akan mendapati murid ini boleh masuk dalam 3 kategori. Dalam 3 kategori sama ada masuk kategori bersedia. Kalau murid ini masuk dalam kategori bersedia, maknanya murid ini boleh terus berada di kelas perdana. Inklusif penuh tuan-tuan dan puan-puan. Ini langkah 3. Bila langkah keempat, iaitu bila mana tuan-tuan dan puan-puan mendapati bahawa MBK itu didapati masuk dalam kategori kedua, iaitu kurang bersedia. Maka murid ini tetap belajar di kelas arus perdana, tetapi murid ini akan diberikan intervensi. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan bantuan guru pemulihan khas. Okey, mendapatkan bantuan guru pemulihan khas untuk melaksanakan intervensi selama 3 bulan ataupun mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai perkhidmatan dan sokongan, iaitu pegawai 3PK yang berada di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Okey. Maklumat berkaitan dengan pegawai 3PK ini bolehlah nanti berhubung dengan PPD Keningau dengan PPD Keningau. Okey, dan yang kelima, bila mana murid ini masuk dalam kategori ketiga, iaitu murid didapati tidak bersedia untuk mengikuti program pendidikan inklusif di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat keputusan di dalam jawatan kuasa pendidikan khas. Kita akan masuk langkah ke-6, iaitu jawatan kuasa pendidikan khas membuat keputusan penempatan MBK untuk MBK bersedia, MBK kurang bersedia dan MBK tidak bersedia. Okey, kita masuk langkah ke-7 tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita mendapati MBK yang tidak bersedia tadi. Okey, MBK yang tidak bersedia tadi masuk dalam kategori ketiga. Jika kita mendapati murid ini masuk dalam kategori ketiga, iaitu tidak bersedia, maka murid tersebut bolehlah dicadangkan untuk ditempatkan ke kelas program pendidikan khas integrasi di sekolah berhampiran tetapi dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga. Sekiranya ada sekolah yang berhampiran. Okey, sekiranya ada sekolah yang berhampiran. Sekiranya tidak ada sekolah yang berhampiran, maksudnya tidak ada PPKI ini yang berhampiran dengan cikgu dan ibu bapa pun tidak mampu untuk menghantar anak mereka ke sekolah PPKI yang mungkin agak jauh dari segi lokalitinya. Jadi mungkin ini menyebabkan bantahan kepada ibu bapa untuk memindahkan anak. Jadi kalau ada bantahan daripada ibu bapa dan ingin supaya anak ini dikekalkan di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, maknanya perkara itu juga boleh diterima pakai. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan perlu menerima juga murid ini. Tidak ada pilihan. So kita tadi ada dasar penolakan sifar tadi tidak boleh menolak. Kita perlu menerima. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh mengajak ibu bapa ini berbincang di dalam jawatan kuasa pendidikan khas sekolah tadi untuk meminta mereka membuat bantuan dengan SPI bilangan 1 tadi SPI bilangan 1 2018 yang menetapkan syarat bahawa bagi murid berkeperluan khas yang tidak boleh urus diri, yang ada masalah tingkah laku, ibu bapa perlu dilibatkan sebagai sukarelawan dalam kelas. Sebagai sukarelawan dalam kelas. Sekiranya ibu bapa tidak boleh, tidak dapat menyediakan perkhidmatan ini untuk anak mereka, ibu bapa boleh memohon penangguhan. Penangguhan untuk anak mereka belajar di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Yang boleh memohon penangguhan hanya ibu bapa tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekolah yang membuat atau mengeluarkan surat penangguhan. Jadi pandai-pandailah guru besar dengan kebijaksanaan itu mengolah ayat, menasihatkan ibu bapa. Sekiranya tidak boleh menyediakan buatlah apa yang keputusan yang sebaiknya. Tetapi yang penting bukan pihak sekolah yang mengarahkan atau membuat penangguhan.
Tapi yang boleh membuat itu hanyalah ibu bapa. Okay, melalui perbincangan di dalam jawatankuasa pendidikan khas sekolah. Harap ini boleh difahami ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat kepada borang senarai semak kesediaan inklusif itu ya. Borang senarai semak kesediaan inklusif ini atau SSKI dia cuma ada 6 muka surat. Okey, 6 muka surat. Tetapi untuk mengisi borang ini, tuan-tuan dan puan-puan, guru yang bertanggungjawab perlu membaca manual senarai semak kesediaan inklusif ini bagi memahami rubrik ya, memahami rubrik ataupun maksud setiap item yang tuan-tuan dan puan-puan uji kepada murid. Okey, kerana pengujian murid ini dalam SSKI ini merujuk kepada 6 domain kesediaan murid dari segi kesediaannya masuk ke alam akademik, okey, alam akademik ataupun bidang akademik lah, okey. Contohnya di situ ada kriteria murid bermasalah pendengaran, murid bermasalah penglihatan, okey. Ada bahagian tumpuan dan memori, ada penakulan dan penyelesaian masalah, bahasa dan komunikasi, ada bahagian kemahiran motor kasar dan halus. Jadi ada banyak aspek yang dilihat dalam senarai semak kesediaan inklusif ini. Jika murid itu tidak ada masalah, okey, tidak ada masalah, mereka boleh melakukan perkara-perkara ini. Maknanya mungkin mereka ini termasuk dalam kategori murid yang bersedia. Okey, kita lihat borang yang terakhir itu, muka surat terakhir, muka surat 82 tu, kesediaan inklusif MBK itu. Ada tiga kelompok kan, sama ada bersedia, kurang bersedia atau tidak bersedia. Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan menentukan kelayakan murid itu dari segi kesediaannya mengikuti program pendidikan inklusif, dan mungkin di sini juga ditentukan jenis-jenis sokongan yang boleh diberikan kepada murid. Cadangan itu boleh disediakan di sini ya, di bahagian C itu ulasan penilai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum melaksanakan SSKI ini, pastikan guru yang tuan-tuan dan puan-puan bertanggungjawabkan untuk membuat penilaian ini telah bersama murid secara bersemuka. Secara bersemuka sekurang-kurangnya 3 bulan. Maknanya dalam keadaan pandemik ini, penilaian SSKI ini tidak boleh dilaksanakan. Tunggulah sampai kelas bersemuka, guru kenal murid, okey, sekurang-kurangnya 3 bulan barulah penilaian ini dibuat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menyemak semula kesesuaian penempatan murid yang selama ini berada di kelas-kelas inklusif, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Ini adalah ringkasan laluan MBK ke program pendidikan inklusif ya. Okey, yang pertama adalah MBK daftar di sekolah. Okey, MBK yang daftar ke sekolah ni ada 2 kategori yang utama. Satu yang severe, satu yang masih boleh belajar. Severe ni yang teruk tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ada ibu bapa juga yang merasakan dengan dasar penolakan sifar itu mereka boleh mereka boleh memaksa sekolah untuk menerima anak-anak mereka walaupun anak itu sebenarnya tidak boleh bangun, tidak boleh urus diri langsung. Jadi dengan pemahaman tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini berkaitan dengan sukarelawan dalam kelas itu, membolehkan tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan bantuan ibu bapa dalam pengurusan pengurusan anak mereka ini semasa di sekolah. Jadi ibu bapa tidaklah boleh lepas tangan 100% dalam pengurusan anak-anak mereka ke sekolah bagi anak-anak yang memang tidak boleh urus diri. Okey. Jadi kita berbalik kepada carta ini tadi, MBK daftar ke sekolah bagi murid yang tidak ada masalah dari segi tingkah laku, JPKS tetapkan kelas, kemudian murid ini masuk di kelas perdana, ambil masa tempoh 3 bulan untuk kenal murid, barulah buat penilaian SSKI, dan melalui penilaian SSKI ini barulah murid ini ditentukan dalam 3 kategori supaya kita lihat dia punya penempatan bersesuaian dengan keupayaannya. Okey, jadi tadi bila MBK itu bersedia, murid ini boleh dikekalkan di kelas perdana, kelas tuan-tuan dan puan-puan lah, di kelas, dengan status dia inklusif penuh, inklusif penuh, di mana mungkin murid ini memerlukan sokongan atau juga tidak memerlukan sokongan. Jadi itu semua ditentukan dalam jawatankuasa pendidikan khas sekolah. Kategori yang kedua, sekiranya MBK kurang bersedia, maka kelas mereka ni juga akan kekal di kelas pembelajaran, mengikuti kelas pembelajaran di kelas arus perdana, tetapi mungkin ada masa-masa tertentu yang mereka perlu ke kelas pemulihan khas untuk menguasai
kemahiran pembelajaran. Okay. Ini ditentukan juga di dalam jawatankuasa pendidikan khas sekolah. Okay. Intervensi ini boleh berlaku dalam tempoh 3 bulan. Ini yang dinamakan sebagai tempoh percubaan 3 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian bila masuk dalam kategori ketiga, iaitu di mana MBK tidak bersedia. Okay, jadi ahli jawatankuasa pendidikan khas sekolah bolehlah menetapkan sama ada mencadangkan murid ini dipindahkan ke sekolah PPKI yang berhampiran ataupun seperti yang saya nyatakan tadi, jika berlaku bantahan daripada ibu bapa, maka boleh dikekalkan di kelas PPI tersebut tetapi dengan syarat ada sukarelawan dalam kelas dalam kalangan ibu bapa. Ibu bapa murid tersebutlah. Okey. Ini boleh difahami kan? Dan semua penetapan kelas inklusif ini diputuskan di dalam jawatankuasa pendidikan khas sekolah. Okey, bila kita merujuk berkaitan dengan inklusif penuh ini, tuan-tuan dan puan-puan, kohort umur bagi murid yang berada dalam kelas-kelas inklusif ini adalah sama. Murid MBK ini umurnya adalah sama dengan murid yang berada di kelasnya itu, contohnya tahun 4. Kalau dia 10 tahun ataupun murid itu lebih 1 tahun daripada murid arus perdana. Jadi dia boleh dalam kohort umur itu sama atau lebih 1 tahun. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita masuk slot yang ketiga berkaitan dengan pendokumentasian. Okey, ini bagi membantu tuan-tuan dan puan-puan melancarkan pengurusan pendokumentasian ini. Kita telah menyediakan beberapa contoh borang-borang dokumentasi yang memudahkan tuan-tuan dan puan-puan mengurus dokumen. Yang pertama sekali, ini surat panel penentu ini menjadi tanggungjawab PPD menjadi tanggungjawab PPD yang berada bersama-sama kita pada petang ini, supaya sekolah-sekolah yang ada murid berkeperluan khas ini, PPD akan keluarkan surat lantikan sebagai panel penentu penempatan murid berkeperluan khas. Kami di pihak JPN memohon maaflah, mungkin sebelum ini kami terlepas pandang untuk memberikan tuan-tuan dan puan-puan kefahaman berkaitan dengan pelaksanaan ini. Jadi begitu juga mungkin di PPD terlepas pandang untuk membuat surat lantikan, mengeluarkan surat lantikan panel penentu penempatan murid ini. Sepatutnya bila ada murid di sekolah di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, PPD akan keluarkan satu surat lantikan kepada PGB sebagai panel penentu. Setelah tuan-tuan dan puan-puan dapat surat lantikan panel penentu penempatan murid ini, barulah tuan-tuan dan puan-puan sebagai PGB boleh mengeluarkan surat lantikan kepada jawatankuasa pendidikan khas seperti yang kita strukturkan tadi. Okey? Itu perkara 2. Kemudian di dalam file PPI itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada manual senarai semak kesediaan inklusif. Yang keempat, senarai semak kesediaan inklusif seperti yang saya tunjukkan tadi. Ada borang pencapaian murid berdasarkan SSKI, borang pencapaian tu markah dia di mana itu, setiap murid tu perlu ada lah. Okay. Kemudian borang cadangan penempatan MBK ke kelas inklusif. Dan yang ketujuh, surat penempatan MBK di program pendidikan inklusif. 8-9 tu tidak terlibat, itu sekolah-sekolah yang ada PPKI sahaja. Ke-10, sukarelawan, surat sukarelawan dalam kelas ini. Sekiranya murid itu memerlukan sukarelawan dalam kelas, barulah tuan-tuan dan puan-puan keluarkan surat ini. Sekiranya tidak perlu, maka tidak perlulah sediakan surat ini. Okey, contoh jadual waktu ini adalah pilihan. Okey, bagi sekolah-sekolah yang inklusif penuh, jadual waktu adalah disimpan oleh guru kelas kan masing-masing. Yang ini melibatkan kalau murid di PPKI, murid di program pendidikan integrasi atau pendidikan khas integrasi yang terlibat dengan inklusif separa. Okay, jadi jadual-jadual waktu ini perlu disimpan di PPKI lah untuk memastikan murid yang inklusif separa itu masuk di kelas inklusif ikut masa yang tepat. Okay, sebagai rujukan guru yang mengendalikan program inklusif. Tetapi di sekolah yang tanpa PPKI, jadual waktu ini tidak perlu, tidak perlu. Sebab memang murid itu berada di kelas perdana sepenuhnya, tidak ada lagi di PPKI. Okey, yang seterusnya borang aktiviti sesuai kenal. Ini perlu sebab itu program atau aktiviti yang berkaitan dengan program sesuai kenal murid. Bila mereka ni datang ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan, perlu dirancang satu program yang membolehkan MBK ini ada proses sesuai kenal dengan rakan-rakan sekelasnya. Okey. Dan yang ke-15, surat lantikan sebagai rakan inklusif.
sekiranya MBK ini memerlukan bantuan, dia tidak perlu ibu bapa bantu sebab dia masih boleh urus diri. Contohnya mungkin yang masalah fizikal yang ringan, yang pakai kursi roda tapi masih boleh mengurus diri dengan kursi rodanya. Mungkin dia perlukan rakan inklusif yang membantunya sedikit-sedikit lah. Contohnya mungkin kalau terjumpa keadaan-keadaan yang dia tidak boleh menggerakkan kursi, itu ada rakan itu sentiasa bersamanya. Ataupun di masa dalam kelas akademik, ada rakan yang membantunya untuk mungkin memberikan menambah pemahaman murid tersebut selepas penjelasan guru. Jadi ini yang boleh dilantik di dalam kelas sebagai rakan inklusif kepada MBK tersebut ya. Dan rakan inklusif ini biasanya dicadangkan oleh unit bimbingan dan konseling ataupun guru disiplin. Kita akan pilih murid-murid yang betul-betul mempunyai nilai lah untuk membantu ya. Kemudian ke-17 borang yang saya tidak tanda itu maknanya tidak terlibatlah di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Yang nombor 17 itu borang penilaian tempoh percubaan 3 bulan bagi murid yang termasuk dalam kategori 2 tadi, kurang bersedia ya. Dan yang ke-18 borang analisis pencapaian murid. Pencapaian murid ini perlu direkodkanlah semua murid MBK ini. Tidak kiralah apa jenis peperiksaan yang cikgu laksanakan sama ada PBD atau penilaian PBS yang lain. Maknanya pencapaian murid. Di bahagian dokumentasi ini yang penting sekolah-sekolah perlu ada 2 jenis buku inilah. Buku yang pertama garis panduan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas. Yang kedua adalah buku kod amalan pendidikan murid berkeperluan khas. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, soft copy, salinan lembut buku ini saya ada kongsikan di dalam link bahan yang telah dikongsikan dengan Urus Setia. Nanti Urus Setia akan kongsikan dengan tontonan perempuan lah. Itu adalah berkaitan dengan dokumentasi. Kita sudah berada di hujung. Jadi selepas ini saya akan buka slot ini untuk sesi soal jawab lah. Saya mohon maaf yang tadi saya tidak perasan terstop. Sebab saya pakai handphone hotspot. Jadi bila pakai hotspot ni terfaham je lah, bila dia sampai 1 gig dia akan off sendiri, kita kena tekan OK baru dia sambung balik. Kita sudah habis untuk 3 slot tadi, jadi saya buka untuk slot yang terakhir. Kita buat sesi perkongsian dan perbincangan. Jika ada persoalan atau isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan PPI di sekolah cikgu-cikgu, bolehlah kita bincang dalam slot yang keempat ini. Cuma satu sekarang dokter, bagaimana dengan murid yang mempunyai masalah yang melibatkan keselamatan ataupun nyawa murid, bah? Maksudnya di sini ialah kami mempunyai seorang murid yang dia bermasalah, dia saya lupa sudah apa nama istilah dia dalam penyakit ini, terlampau susah betul. Cuma yang dinyatakan oleh ibunya dan saya telah bertemu dengan ibunya dan dinyatakan bahwa anak ini mempunyai setiap tahun dia punya otak itu mengecil, bah. Seringkali juga murid ini kadang-kadang pingsan di sekolah. Dan saya sudah bertemu dengan ibu bapa murid ini dan sebenarnya oleh karena kami tidak mempunyai kepakaran tentang ini dan juga kami takut sesuatu akan berlaku, bah. Kan sebab menurut kata ibu itu anak dia itu oleh karena setiap tahun itu ada beberapa cm otak dia mengecil dan dia punya, maaf kalau cakap ni, macam nyawa dia macam bila bila gitu, bah. Tuan, saya ingin maklumat lanjut. Adakah ibu atau bapa ini bersama-sama dengan murid semasa sesi pembelajaran? Tidak, puan. Tidak. Sebab saya tidak tahu pula ibu bapak itu boleh datang ke sini, tapi sekarang ini kan pandemik, jadi macam mana gitu, puan. Dulu dia ada sekarang ini murid ini sudah tahun 5 sudah, dan dulunya ada abang di sini untuk mengurus. Kalau something berlaku itu kan itu abang dia yang tahu macam mana, sebab abang dia tahu macam mana mau urus begitu. Kalau saat dia mau pingsan ke, saat dia sakit ke, jadi begitu dokter. Dan sebenarnya saya berjumpa dengan ibu bapak dia. Semada memang untuk kami tolak pelajaran ini tidaklah dapat. Cuma kami mohon pengesahan dan daripada bapak supaya kalau something lah berlaku kan, bapak tidak suni sekolah, bah. Sebab kami tidak punya kepakaran tentang itu.
Bagaimana dokter? Okey, saya jawab Tuan. Ya, dokter. Okey, daripada penjelasan saya tadi, mungkin sebab terputus-putus kan, kita faham juga gangguan talian ini, supaya nanti dikongsilah slide dia tu supaya guru-guru, pengutuk dan guru besar boleh merujuk semula. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi, setiap sekolah bila menerima MBK ini, penilaian awal perlu dibuat bagi menentukan murid ini memerlukan sokongan atau tidak memerlukan sokongan. Jadi berdasarkan isu yang Tuan GB tadi atau PGB tadi utarakan, maknanya PGB tidak melaksanakan JPKS di sekolah. Jadi penerimaan murid ini, kita tahu tadi murid ini tidak boleh urus diri, tidak boleh urus diri. Perlukan bantuan. Jadi sepatutnya daripada awal ibu bapa dilibatkan dalam pengurusan murid di dalam bilik darjah. Di dalam bilik darjah, dan benda itu diputuskan di dalam Jawatan Kuasa Pendidikan Khas Sekolah, di mana JPKS akan mengeluarkan satu surat lantikan kepada ibu bapa menjadi sukarelawan dalam kelas. Tugasnya adalah untuk membantu mengurus keperluan anak ini, mungkin untuk ke tandas, dengan yang keadaan seperti tadilah, tiba-tiba sakit dan sebagainya. Jadi dia tidak mengganggu kepada keupayaan guru untuk mengajar di dalam kelas tersebut. Jadi guru boleh mengajar seperti biasa, manakala anak itu dibantu dari segi pengurusan dirinya oleh ibu bapa ataupun ahli keluarga yang dilantik oleh ibu bapa. Yang dipilih oleh ibu bapa tetapi dilantik oleh pihak sekolah. Tuan, apa ni tadi, guru besar kah? Ya, Puan. Sebelum ini Tuan tidak melaksanakan JPKS tadi. Jadi murid itu baru masih berada di tahun 5 kan. Jadi tahun ini Tuan bolehlah buat JPKS itu, panggil ibu bapa supaya mereka boleh terlibat sama di dalam kelas. Tuan katakan tadi sekarang ini pandemi kan. Apa yang saya dimaklumkan oleh Tuan Timbalan Pengarah memaklumkan, untuk keadaan murid berkeperluan khas ini, sekiranya murid-murid ini memerlukan sukarelawan daripada ibu bapa untuk menjaga di dalam kelas, boleh tuan-tuan dan puan-puan, boleh. Yang penting pengetua atau guru besar mengeluarkan surat lantikan sebagai sukarelawan dalam kelas. Boleh untuk mereka terlibat di dalam kelas. Boleh tuan? Ya, boleh Puan. Betul. Saya nak tambah, boleh dengan syarat ibu bapa tersebut kena swab test dulu. Ya. Itu kena melalui swab test lah untuk membenarkan, untuk membolehkan mereka berada di kawasan sekolah menjaga anak tadi. Boleh Tuan? Puan, boleh. Ya, boleh lah. Sebab Puan, ini jawatan kuasa ini saya tahu benda ini baru. Ya, tidak apa. Kita maklum, kebanyakan kita pun memang tidak maklum tentang kewujudan jawatan kuasa ini. Jadi melalui taklimat ini kita memberi maklum kepada semua PGB supaya tidak lagi timbul isu saman menyaman dalam kalangan ibu bapa inilah, menyalahkan pihak sekolah dan sebagainya, sebab perkara itu tuan-tuan dan puan-puan ambil tindakan dalam Jawatan Kuasa Pendidikan Khas Sekolah yang juga melibatkan ibu bapa. Yang juga melibatkan ibu bapa. Ada wakil PIBG kan sana, itu maksudnya ibu bapa lah. Bapa yang berkenaan untuk memutuskan. Kalau anak itu tidak memerlukan sokongan tadi seperti yang saya maklumkan, tidak ada isu untuk mereka ini mungkin mendatangkan isu-isu kritikal seperti keselamatan tadi kan. Tetapi kalau anak seperti yang murid seperti yang Tuan nyatakan tadi, itu memang jelas-jelas memerlukan sokongan sumber manusia daripada kalangan ibu bapa yang diistilahkan tadi sebagai sukarelawan dalam kelas. Jadi itu perlu diputuskan semula di dalam JPKS di sekolah Tuan lah. Boleh Boleh Puan. Terima kasih. Ya. Terima kasih GB dari Hulu Senabang. Ada satu persoalan di sini. Saya GB daripada SK Melaing. Ada seorang murid tahun 1 tahun ini bermasalah untuk berkomunikasi dalam kelas dengan rakan sekelas dan juga guru. Menurut ibu bapa murid ini, proses rawatan masih berjalan dan belum ada keputusan rasmi dari doktor. Manakala murid ini di dalam kategori MBK ataupun tidak. Soalan saya, adakah tindakan pihak sekolah yang doktor boleh cadangkan? Terima kasih.
Okey, terima kasih Cikgu Alice. Ini soalan daripada GB kan? GB Lois kan? Okey. Iya. Okey, murid ini berada di tahun 1. Maknanya baru masuk kan, Tuan? Baru masuk dan dalam proses untuk diagnosis. Diagnosis daripada hospital. Maknanya belum ada pengesahan rasmi daripada pengamal perubatan yang mengatakan murid ini OKU. Okey? Jadi andaian di dalam kelas, saya nyatakan andaian ya sebab kita bukan pengamal perubatan yang mengesahkan. Andaian kita di dalam kelas, murid ini ada masalah komunikasi dalam kelas. Masalah komunikasi ini bukan satu masalah yang kritikal lah, kecuali lah kalau murid ini betul-betul tidak boleh bertutur langsung. Okey? Kalau dia masih boleh mengeluarkan bunyi-bunyi dan sebagainya, itu masih boleh dilatih. Jadi apa yang dapat kita syorkan adalah yang pertama, pihak sekolah boleh memohon melalui PPD ya. Boleh memohon melalui PPD untuk mendapatkan perkhidmatan 3PK untuk membuat pengesanan awal. Jadi sekiranya ada keputusan daripada pengesanan awal pihak 3PK ini, kita boleh mengenal pasti intervensi yang sesuai dan paling awal untuk membantu murid ini sebelum dapat pengesahan daripada pengamal perubatan. Sebab kita tidak boleh mengkategorikan murid ini MBK ya. Kita tidak boleh mengkategorikan murid ini MBK selagi tidak ada pengesahan daripada pengamal perubatan. Hanya mereka yang berhak untuk membuat pengesahan. Jadi sementara belum ada pengesahan daripada pihak hospital, pihak sekolah boleh memohon melalui PPD untuk mendapatkan khidmat nasihat. Mungkin 3PK boleh membuat pengesanan awal bagi mengenal pasti apakah intervensi yang sesuai diberikan kepada murid ini di peringkat sekolah bagi membantu mengatasi masalah komunikasinya tadi. Okey, Tuan Louis boleh menjawab? Ya, diharap GB Louis dapat jawapan yang jelas lah ya. Nanti besar berhubung dengan PPD ya, pegawai PPD kita, unit pendidikan khas untuk mengetahui bagaimana cara menghubungi pegawai 3PK kita. Okey. Ada persoalan? Kita buka. Okey, dipersilakan. Ya. Okey. Ya. Assalamualaikum dan selamat petang. Ya, selamat petang Tuan ya. Dan semua rekan-rekan PGB, serta pegawai-pegawai di PPD Geningau. Oke, saya guru besar di SK Sinua. Saya ada sedikit persoalan lah mengenai dengan perkara ini. Saya ada untuk makluman sebelum itu saya sudah berkhidmat di sekolah ini kurang dari 1 tahun lah. Dan sekolah saya ada kelas pemulihan. Oke, saya ada seorang murid yang dikategorikan sebagai MBK lah. Jadi bagaimanapun saya telah membuat analisis dan coba menyiasat perkara ini, dan apa yang saya dapat murid ini pernah dicadangkan untuk melaksanakan program yang sebelum ini. Oke, namun Ibu Bapak ini tidak bersetuju untuk dipindahkan ke sekolah pendidikan khas yang berhampiran dengan sekolah lah, sebab agak jauh, dan dia bersetuju untuk dikekalkan di sekolah itu dan belajar seperti biasa dengan murid lain lah, perdana. Jadi persoalan saya punya pertanyaan, adakah perkara yang dilakukan oleh sekolah ini bersesuaian dengan ciri-ciri murid inilah. Maksudnya murid ini hanya dapat pendidikan inklusif melalui pemulihan saja, dan selebihnya dia akan menyertai rakan-rakan dia yang lain di kelas perdana. Sehinggalah hari ini, sehinggalah dia di tahun 5 sekarang. Dan untuk pengetahuan, dalam pemerhatian saya lah, saya pernah menguji murid ini, dan saya tidak dapat menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ciri-ciri murid ini, tapi saya pernah memberi arahan untuk masuk ke kelas pada murid ini, dan murid itu hanya diam saja, dia hanya dengar arahan saya, dan dia keluar, dia menuju ke kelasnya, tetapi kelas yang dia tuju itu dia
dia lalu maksudnya dia limpas di kelas itu, kemudian dia pusing untuk bangunan sekolah, baru dia masuk di kelas itu. Jadi dia memikirkan ini satu macam saya tidak tahu arahan saya itu dia terima ataupun tidak. Dan untuk potongan sehingga hari ini dia masih lagi di kelas perdana di tahun 5. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Okey, berkaitan dengan murid daripada kelas perdana ini, Tuan mengatakan tadi murid ini MBK, maknanya memang sudah ada pengesahan pengamal perubatan ke yang dia ni MBK? Saya pikir dia tidak pernah ikut mana-mana saringan lah, seperti yang saya katakan tadi itu outreach, sebab ibu bapa dia ini di pedalaman dan mungkin masalah perhubungan dan sebagainya lah. Jadi hanya menyerahkan kepada pihak sekolah lah untuk mengatur. Ya, saya maksudkan adakah murid ini memang telah disahkan MBK ataupun istilah MBK yang Tuan gunakan tadi itu adalah andaian pihak sekolah berdasarkan pemerhatian kepada tingkah laku tadi. Nah, sebab kita kena bezakan murid yang sudah memang disahkan MBK dengan murid yang baru dinyatakan ciri-ciri MBK-nya. Saya pikir itu andaian sekolah lah itu, Puan. Okey, jadi kalau andaian sekolah, Tuan kena ikut prosedur seperti yang saya cadangkan tadi lah, yang saya taklimatkan tadi. Bukan saya cadangkan, itu pihak kementerian yang arahkan. Sekiranya ada murid seperti ini di dalam kelas Tuan, maknanya proses dia tadi sama seperti carta alir yang saya jelaskan sebelum ini. Bagaimana proses penempatan murid itu dan kesesuaiannya kesesuaian penempatan kelasnya. Jadi macam persoalan yang Tuan ajukan tadi, Tuan sendiri mengalami kekeliruan berkaitan dengan murid ini sepatutnya ditempatkan di mana, sama ada terus diletak di kelas pemulihan ataupun berada di kelas perdana bersama murid yang lain, sedangkan kita sedia maklum bahwa kelas pemulihan ini hanya untuk tahap 1, takkanlah sampai tahun 5 masih di kelas pemulihan kan? Okey, jadi Tuan kena ikut semula, okey, walaupun ialah mungkin sudah murid itu sudah berada di tahun 5 tapi masih belum terlambat untuk Tuan ikut semula prosedur kerja yang saya nyatakan tadi. Okey, prosedur kerja yang saya nyatakan tadi. Jika murid ini belum ada pengesahan daripada pengamal perubatan, jadi mohonlah untuk bantuan PPD untuk mendapatkan bantuan daripada pegawai 3PK kita untuk membuat pengesanan awal supaya ada laluan untuk murid ini terus mendapatkan pemeriksaan daripada pihak hospital. Itu laluannya lebih mudahlah berbanding ibu bapa itu memohon sendiri dengan pihak hospital. Boleh ya Tuan? Kalau sekiranya pihak pengamal perubatan pun sudah mengesahkan bahwa murid itu memang ciri-ciri murid MBK, adakah kita boleh biarkan di sekolah itu saja kalau sekiranya ibu bapa dia mau dia bersekolah di situ saja dan tidak perlu ke sekolah PK yang lain? Boleh Tuan. Sebab tadi saya sudah jelaskan dalam carta alir kerja macam mana kita mengurus murid yang berdaftar di sekolah Tuan kan. Okay, kalau murid itu sama ada dia belum disahkan ataupun sudah disahkan tadi. Tuan kata yang kedua tadi murid ini sudah disahkan MBK oleh pengamal perubatan. Maknanya dia perlu juga mengikuti prosedur tadi. Penempatannya ditetapkan dalam mesyuarat jawatan kuasa pendidikan khas. Dinyatakan sama ada murid ini memerlukan sokongan atau tanpa sokongan kan. Okay, kalau dia memerlukan sokongan, apa jenis sokongan yang dia perlukan? Kalau tadi Tuan kata murid ini mungkin kategori yang tidak mendengar arahan, mungkin begitu kan. Tadi itulah dari segi tingkah laku dia. Okay, kalau macam begini, adakah dia memerlukan rakan inklusif? Adakah dia memerlukan aspek sokongan dari sumber manusia? Okey, sumber manusia itu pula terbagi kepada dua, sama ada memerlukan rakan inklusif ataupun sokongan daripada sukarelawan dalam kelas, iaitu dari kalangan ibu bapa. Sekiranya murid ini tidak menimbulkan isu-isu keselamatan, tidak menimbulkan isu-isu keselamatan yang boleh mencederakan orang lain ataupun mencederakan dirinya, ataupun ada gejala-gejala lain yang pihak sekolah lebih maklum, maknanya mungkin murid ini hanya memerlukan sokongan rakan inklusif sahaja. Rakan inklusif saja. Tetapi itu pun Tuan perlu diputuskan di dalam jawatan kuasa pendidikan khas sekolah. Bukan diambil tindakan melalui setakat andaian-andaian. Boleh?
Jadi kalau ibu katalah diputuskan dalam jawatan kuasa pendidikan khas, ibu bapa terlibat. Ibu bapa terlibat dalam membantu melancarkan proses pembelajaran di dalam kelas bagi mengawal tingkah laku murid ini tadi. Jadi benda itu diputuskan di dalam JPKS. Bukan kita sendiri-sendiri putuskanlah. Jadi ibu bapa pun dia ada surat kuasa untuk berada di dalam kawasan sekolah dengan kebenaran tuan sebagai pengetua dan guru besar di sekolah tersebut. Okey. Boleh? Okey, Puan Doktor dipahami. Okey, terima kasih. Okey doktor, ada satu pertanyaan lagi daripada GBSK Ansip. Untuk PDPC di kelas biasa oleh guru biasa, adakah perlu guru menyediakan RPH khusus untuk MBK ini? Mohon pencerahan. Cikgu apa tadi ni? Cikgu Kamaria kan? Cikgu Kamaria. Cikgu Kamaria, untuk persoalan berkaitan dengan RPH ini, bagi proses pengajaran dan pembelajaran di program pendidikan inklusif, cikgu tidak perlu menyediakan RPH yang berasingan. Menyediakan RPH yang berasingan. Kerana objektif pengajaran itu sama. Objektif pengajaran itu sama. Yang berbeza mungkin cikgu perlukan sedikit tambahan di bahagian strategi ataupun aktiviti pembelajaran bersesuaian dengan jenis murid yang ada di dalam kelas tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga seperti murid arus perdana kan? Kita mungkin di dalam kelas kita itu bukan sahaja murid MBK tetapi murid arus perdana pun dia bukan mempunyai aras pengetahuan yang sama, aras kemahiran yang sama. Tetapi penentuan objektif PDP kita itu adalah sama. Jadi bagaimana kita mencapai objektif PDP itu berdasarkan aktiviti yang kita cadangkan, aktiviti pembelajaran. Jadi pengubahsuaiannya itu adalah di dalam ruangan aktiviti pembelajaran supaya kaedah pengajaran yang kita gunakan itu boleh mencapai objektif pembelajaran. Jadi tidak ada beza tuan. Cikgu tidak perlu buat dua RPH yang berbeza. Satu RPH cuma pendekatan ataupun aktiviti pembelajaran itu perlu disesuaikan mengikut tahap murid. Boleh kan cikgu? Jelas ya Puan Kamaria? Ada sebarang pertanyaan lagi? Dipersilakan. Boleh terus bercakap ataupun mungkin yang lain tidak bagus tu boleh type di ruangan chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Ya, silakan. Okey, saya Azman Ahmad, guru besar daripada SK Mamagun. Pada tahun 2019 mesyuarat sekolah kami ada menyebut tentang 4 atau 5 orang murid yang pada andaian kami memang perlu berjumpa dengan pengamal perubatan lah. Tetapi masalahnya di sini ialah bila kita ibu bapa itu pun sudah kita panggil, kemudian kita bawa mereka bersama ke hospital lah. Tapi masalahnya doktor itu seringkali ubah dia punya tempo perjumpaan. Kita datang pada minggu ini, dia kata minggu depan boleh jumpa. Jadi yang 5 orang itu terpaksa menunggulah sampai sekarang. Jadi apa saran doktor lah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Azman. Ini kan isu-isu yang begini ni timbul bila kita dulu masa program inklusif itu diperkenalkan, kita tidak ada pegawai 3PK ya Tuan. Pegawai 3PK pegawai perkhidmatan dan sokongan yang terdiri daripada ahli psikologi, ahli terapi, pemulihan cara kerja, audiologis dan sebagainya. Dan di Sabah ini kita ada 2 terapi cara kerja dengan psikologi yang ada di JPN Sabah. Jadi timbul isu seperti ini, seperti yang saya maklumkan tadilah, sebab ini melibatkan pengesanan awal. Pengesanan awal untuk melihat sama ada murid yang tuan-tuan dan puan-puan andaikan tadi ada ciri-ciri berkeperluan khas ini memang termasuk dalam kategori MBK atau tidak, kita boleh meminta bantuan daripada pegawai 3PK kita untuk membuat pengesanan awal. Kerana
dengan penglibatan pegawai 3PK kita ini sebenarnya dapat memudahkan lagi laluan ibu bapa untuk mendapatkan pemeriksaan susulan daripada pihak hospital sebab pihak 3PK sudah membantu membuat penilaian atau pengesanan awal. Okey, jadi perkara yang sama saya mohon kepada semua guru besar dan pengetua sekiranya memerlukan perkhidmatan 3PK ini bolehlah membuat permohonan melalui PPD masing-masing. Jadi nanti pihak PPD boleh menyeraikan berapa banyak sekolah yang memerlukan perkhidmatan 3PK, so nanti 3PK ini boleh turun sekaligus mungkin ke PPD Keningau untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan membuat pengesanan awal ini. Sebab mereka ada instrumen, Tuan ni, macam kami di unit pendidikan HANAS tidak arif berkaitan dengan pengesanan awal ini, yang pakarnya adalah pegawai 3PK. Jadi mereka ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan lah. Boleh Tuan? Tuan Azman? Boleh. Terima kasih banyak. Ya, sama. Okey doktor, kita ada persoalan lagi di sini. Bagaimana jika pihak sekolah mencadangkan murid yang difikirkan sebagai MBK untuk diperiksa oleh pengamal perubatan, tetapi ibu bapa tidak bersetuju membawa anak berjumpa pengamal perubatan? Ada isu di mana ibu bapa sukar untuk menerima keadaan murid tersebut. Okey, cikgu, ini berkaitan dengan isu ibu bapa isu ibu bapa yang mungkin sukar untuk memberikan kerjasama berkaitan dengan anak bila anak itu cuba dilabelkan sebagai MBK. Okay, kita faham keadaan itu. Cuma istilahnya di sini, bila kita cuba melabelkan anak itu sebagai MBK, apakah justifikasi kita kepada ibu bapa? Okay, apakah justifikasi kita kepada ibu bapa? Sebab kita cakap tadi, kita mengandaikan. Bila kita mengandaikan, maknanya kita tidak ada justifikasi. Dan mungkin ini cara kita menyampaikan kepada ibu bapa itu, cara penyampaian itu kurang tepat menyebabkan ibu bapa tidak boleh menerima keadaan ini. Okey. Jadi apa yang boleh tuan-tuan dan puan-puan mungkin laksanakan di sekolah. Okey, jika melihat ciri-ciri seperti ini, seperti yang saya maklumkan tadi kan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan borang SSKI tadi. Tetapi cikgu yang mengendalikan borang SSKI itu perlu memahami sepenuhnya manual SSKI supaya penilaian cikgu mesti tepat. Okey, tepat merangkumi semua aspek yang dikaji. Jika tuan-tuan cikgu-cikgu melaksanakan SSKI kepada murid ini tadi, dia sekurang-kurangnya merupakan satu pengesanan awal di peringkat sekolah bagi membantu cikgu menjustifikasikan bahawa murid itu ada ada aspek-aspek yang perlu diberikan bantuan. Okey. Sebab pada masa ini cikgu tidak boleh terus kepada 3PK sebab mereka ini belum melalui persetujuan ibu bapa kan. Sekurangnya melalui SSKI tadi cikgu boleh menjadikan itu sebagai eviden untuk menjelaskan kepada ibu bapa. Okey, mesti ada bukti sekurang-kurangnya kan apa yang menyebabkan cikgu membuat andaian bahawa murid ini termasuk dalam kategori yang diandaikan MBK. Okey, barulah ibu bapa ini mungkin boleh faham. Okey, ataupun perkara yang kedua adalah cikgu boleh mencadangkan kepada ibu bapa. Jangan terus kepada pakar perubatan sebab biasanya ibu bapa ni dia agak fobia sikit kepada pakar perubatan. Bolehlah menghubungi cikgu sebagai guru sekolah, bolehlah dulu menghubungi pegawai 3PK untuk mendapatkan khidmat nasihat apakah tindakan yang sepatutnya dibuat. Okey, untuk menangani isu ibu bapa yang seperti ini. Okey. Boleh cikgu? Ada? Okey. Okey, sekiranya kalau tidak ada, kita ingin sekali lagi menjemput Dr. Nurjana untuk menyampaikan sepatah kata lah untuk bengkel kita pada petang ini, mungkin rumusan ataupun mungkin ya kata-kata semangat kepada semua PGB yang mempunyai MBK di sekolah tanpa PPKI. Semoga lebih bersemangat selepas ini ya setelah mengikuti bengkel dan penataran. Dipersilakan doktor. Okey, terima kasih Puan Alice kepada semua kepada pegawai pendidikan PPD Keningau, semua timbalan, semua pegawai dan semua pengetua guru besar yang berada dalam GM kita pada petang ini.
saya ingin merumuskanlah tadi taklimat yang saya berikan. Okey, bagi pihak JPN Sabah kami memohon terlebih dahulu kami ingin memohon kemaafanlah sebab kurangnya mungkin pendedahan kepada pengetua dan guru besar sekolah-sekolah tanpa PPI sebelum ini berkaitan dengan pelaksanaan, pelaksanaan dan bagaimana cara mengurus takbir, program-program inklusif, model holistik ini di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, sehingga menimbulkan beberapa isu dan masalah yang berkaitan dengan pihak sekolah dan ibu bapa dari aspek pengurusan MBK di sekolah. Jadi apa yang kami harapkan berdasarkan daripada taklimat-taklimat yang telah diberikan ini pada petang ini dapat memberikan sedikit sebanyak input kepada semua pentadbir yang ada dalam GM kita pada petang ini supaya perkara-perkara mungkin yang kita terlepas pandang ataupun yang mungkin kita kurang tahu sebelum ini, kita dapat tambah baik bersama-sama. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memerlukan bantuan berkaitan dengan prosedur kerja dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan pihak PPD dan perkara-perkara yang berkaitan dengan mungkin ada isu-isu yang tidak dapat diselesaikan di peringkat PPD, maka bolehlah dipanjangkan seterusnya kepada peringkat GPN untuk diambil perhatian dan tindakan yang sewajarnya. Okey, saya ingin memohon maaf juga berkaitan dengan persoalan daripada tuan tadi terpaksa diserahkan kepada rakan pegawai saya, rakan sekerja saya Tuan Supri, kerana bila isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan seperti yang saya maklumkan tadilah, saya sudah tidak boleh menjawab yang berkaitan dengan pengurusan kerana pada hari ini status saya adalah mantan, mantan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Kerana selepas ini mungkin insya-Allah kita akan berjumpa lagi, mungkin dalam platform yang berbeza. Mungkin hari ini saya memberi taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan pelaksanaan program. Dan mungkin masa akan datang saya turun ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat pemeriksaan pelaksanaan program di bawah tanggungjawab jemaah nazir sekolah. Jadi apa yang kita kongsikan pada hari ini diharapkan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan melancarkan sistem pengurusan dan menambah baik lagi peluang-peluang MBK kita dalam mendapatkan peluang-peluang pendidikan yang sewajarnya mengikut ketidakupayaan mereka. Saya ucapkan tahniah kepada dua pegawai penolong pegawai pendidikan khas kita yang berada di PPD Keningau kerana telah berjaya membawa guru besar pengetua kita pada petang ini untuk sama-sama memahami bagi memastikan murid kita terbela dari segi kemenjadiannya sama seperti murid arus perdana yang lain. Tahniah kepada PPD Keningau dan tahniah juga kepada semua pengetua dan guru besar kerana komitmen yang tinggi tuan-tuan dan puan-puan berada bersama kami pada petang ini. Terima kasih kepada semua. Kita berjumpa lagi insya-Allah di lain kesempatan di dalam platform yang berbeza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar dulu, Doktor.